Ria 897 FM. Saudara, yang ini tentang kejadian berlaku dalam rumah. Dalam rumah. Bagaimana agaknya? Yang ini kejadian yang menakutkan ini berlaku dalam rumah dan akhirnya mereka ni sebenarnya tak tahu dari mana puncanya gangguan ini dan akhirnya mereka dapat tahu dan kita teruskanlah kisah yang berikut ini bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Saudara pendengar Ria 897, kisah yang diceritakan ini berlaku dalam rumah beliau. Katanya saya ni dah duduk dalam rumah ni pada waktu itu dah hampir 5 atau 6 tahun. Dan hanya selepas itulah banyak perkara pelik, menakutkan mula berlaku, mula terjadi dalam rumah saya. Antaranya kalau saya tengah tidur. Yang hairan bila suami saya ada di rumah. Ini kiriman daripada Ili berkongsi pengalaman beliau. Katanya bila suami saya ada di rumah, tak ada akan perkara berlaku yang saya kena bila saya seorang diri dalam rumah. Dah berumah tangga dengan suami 6 tahun Casey. Tapi masih belum ada cahaya mata. Mungkin belum lagi rezeki. Mungkin belum saya bersedia. Mungkin. Tapi nak sangat Casey. Nak sangat. Dan hanya selepas 6 tahun mula berlaku perkara pelik dalam rumah. Antaranya kadang-kadang bila saya dalam rumah seorang diri dalam bilik, nanti dengar tau Casey bunyi orang buka tutup paip air. Saya bangun, pergi jalan ke sumber lah. Kadang-kadang dengar bunyi paip air dibuka tutup ni lazim yang selalunya berlaku dekat dapur, sinki dapur rumah. Nanti pergi dapur tengok air tutup. Nanti masuk balik, tengah baring dekat atas katil, tengah duduk, tengah main handphone, dengar lagi. Bunyi apa ni? Takkan bunyi air Saya bangun lagi. Jalan sebelum sampai dapur, bunyi itu dah hilang, tengok dapur. Dekat dapur, air paip tutup. Jadi itu antara tanda-tanda yang pertama gangguan berlaku. Dan kemudian mula ada tanda-tanda yang lebih menakutkan. Tengah duduk dekat ruang tamu Casey, saya nampak ada orang lari dari bilik saya pergi bilik sebelah, bilik kosong. Bayangkan, tengah duduk sedang menonton TV di ruang tamu, saya terperasan bukan ternampak dengan depan mata dekat depan, tidak, tengah duduk ruang bilik berada di sebelah mata sebelah kiri. Jadi boleh nampak ada orang lari. Saya nampak orang lari, saya toleh. Siapa tu? Hei! Siapa tu? Abang Abang! Janganlah takut ke saya. Bang! Abang! Saya duduk balik dekat ruang tamu dan terus menonton TV. Kemudian mula lagi perkara yang menakutkan. Yang paling menyeramkan Casey, dalam bilik tidur saya. Saya tengah tidur Casey. Tengah tidur, tiba-tiba terasa sejuk sangat. Sejuk. Jadi saya cari mana selimut aku ni. Selimut yang saya sarung, saya ingat saya sebelum tidur ni sarung selimut ataupun comforter kata beliau, dah sarung ni, tengah tidur, terbangun terlampau sejuk. Mana comforter aku? Comforter saya Casey dekat depan pintu. Depan pintu bilik Kalaulah dia terjatuh dekat atas lantai tepi katil, saya faham mungkin ia tergelincir, ia terlepas daripada katil. Tapi sekarang ni, macam mana itu comforter selimut saya boleh berada dekat depan pintu bilik? Casey, saya bangun nak pergi ke depan, nak ambil comforter Jadi saya harus keluar dari bilik lah. Saya pun membungkukkan tubuh tengah nak pegang konverter, nampak ada orang lari Casey. Dari ruang tamu, masuk ke dapur rumah saya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Casey, saya cari telefon bimbit. Telefon suami tak jawab, mungkin sedang sibuk. Saya tutup pintu bilik tidur. Kejadian dalam rumah ternampak kelibat orang lari dah biasa Casey. Saya nampak, suami saya belum lagi nampak. Jadi setiap kali saya komplain, saya beritahu suami, bang, panggil abang orang, tengokkan abang rumah ni.
Saya dah banyak kali bang nampak ada orang lari-lari bang. Kadang-kadang dia main air bang. Suami pun jawab, sudahlah, tak ada apa-apa. Awak tengok, saya tak pernah kena pun. Macam mana awak suruh kena ni? Saya hanya berdiam diri dan saya kata, bang tolonglah carikan. Dan betul Casey, suami tak cari, katanya tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Sampaikan pada satu malam, dengan kuasa Allah, saya ni dah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah, berikanlah suami aku percaya. Tolonglah, berikanlah dia percaya dengan apa yang aku alami. Waktu tu suami saya baru balik kerja. Jadi dia balik kerja ni agak lewat tengah malam. Kalau tak silap pukul 1 lebih pagi dia balik. Saya dekat atas katil dalam bilik, dalam bilik atas katil dah tidur. Jadi suami bila masuk je rumah saya ni, bila masuk nampak dapur. Dekat dapur ni ada meja kecil, meja makan lah, saya dengan suami duduk dua orang untuk makan. Jadi suami masuk je rumah, tanggalkan sepatu, sedang nak berjalan masuk ke dalam, ternampak dekat dapur dalam gelap suami nampak saya tengah duduk. Astaghfirullahalazim. Awak pun apa duduk dalam gelap? Tak tidur lagi ke? Jadi suami pun sedang bercakap dengan saya, capai tangannya nak buka suis lampu ni. Suami katanya. Suami ceritakan nak buka suis lampu. Suami tengok, jadi biasalah orang nak buka suis lampu, dia akan pandang tau dekat suis tu. Dia pandang suis baru dia pandang depan. Dia pandang suis, buka lampu, tengok depan. Dalam dapur, di dapur hilang. Orang yang sedang duduk, yang disangkakan saya, menyerupai saya, hilang. Kemudian suami kata dia jalan bergegas masuk dalam bilik, buka lampu, nampak saya sedang tidur di atas katil. Sayang. Abang, berbalik bang. Abang berbalik. Sayang, abang nak tanya satu soalan boleh tak? Abang nak kepastian je. Abang tahu sayang tengah tidur, tapi tadi ada tak sayang masuk dapur? Bila bang? 5 minit, 2 minit yang lalu. Bang, saya kan tengah tidur bang. Abang tahu. Abang cuma nak kepastian je, tak apa-apa. Sayang tidur balik Casey, besok suami berbual dengan saya. Saya minta maaf selama ni awak komplain, awak beritahu abang cuma menepis, katanya tak ada apa-apa. Semalam malam abang nampak susuk tubuh dekat dapur. You tengah duduk makan dekat meja makan. Abang tegur lah, abang cakap, apa awak duduk dalam gelap-gelap ni? Abang buka lampu, yang benda tu hilang. Alhamdulillah abang dah percaya. Carilah pakar bang. Tolonglah bang. Saya sendiri dah tak tahan. Tolonglah bang. Terima kasih. Dan selamat tengah malam. Sini, ini berkenaan dengan seorang makcik yang tinggal di tingkat 2 blok saya dekat kawasan Tiban. Perkara ini berlaku satu ketika dahulu. Agak lama satu ketika dahulu. Tapi waktu tu usia saya baru 10 tahun Casey. Dekat kawasan Tiban sekarang dia 16. Patutlah dia beritahu umur kisah ni nak tunjukkan beberapa tahun yang lalu lah berlaku. Saya tinggal tingkat 6 dekat Tiban Gardens. Makcik ni jiran kami di tingkat 2. Jadi saya ni suka bermain dekat bawah rumah, dekat kolong blok, suka bermain dekat kawasan rumah lah. Dan depan rumah ni ada playground. Kadang-kadang main, jumpa dengan kawan-kawan. Tak ingat nak balik sampai masuknya waktu maghrib. Selalunya bila nak balik ni dengan kawan-kawan ni tengah main-main, nanti akhirnya daripada satu balik tinggal saya dengan seorang lagi kawan. Katanya di sini kawannya dia gunakan nama sebagai Bal. Katanya Bal. Okey, si budak Bal dengan saya ni, orang kita akan bermain-main sampai waktu maghrib. Dan beberapa kali bila timbul waktu maghrib, si Bal ni dia nak balik tergesa-gesa tau. Aku balik dulu.
Dan pada mulanya memang pada waktu tu kita anak kecil, 10 tahun, mana fikir bukan-bukan. Akhirnya, satu hari bila kita hang out dan Bal nak balik ni, saya bertanya, kau ni selalu nak balik mendadak je, kenapa lah? Kemudian, akhirnya dia beritahu saya, rumah makcik dekat tingkat 2, makcik tu dia nampak, kadang-kadang memang saya nampak makcik ni berdiri depan pintu rumah tu, dekat koridor boleh nampak kan, bahagian bawah, dekat bawah luar rumah. Jadi dia berdiri dekat koridor dan kemudian sedang perhatikan kita yang sedang bermain. Apa yang menakutkan, kata kawan saya, dia nampak dengan jelas dengan matanya sendiri, makcik tu berdiri seorang diri, di sebelah kiri ada 3 lagi perempuan yang mempunyai 3 biji mata. Matanya 3 macam shape 3 segi itu, diletakkan atas, kiri dengan kanan, yang tak ada wajah yang lengkap, yang sempurna, tetapi mempunyai 3 biji bola mata di wajahnya. Saya pun macam tak percaya. Kau biar betul. Umur 10 tahun, kawan cakap macam tu, Kisi rasa nak percaya tak? Kau gurau kan? Tak, aku tak gurau. Tak gurau kan? Tak. Akhirnya malam tiba, masuk maghrib, teman saya tergopoh gapah. Saya sedang perhatikan tingkat 2, nampak makcik itu seorang saja. Saya tengok, tak ada apa-apa pun. Tengok lagi, tak ada apa-apa pun. Katanya di sini. Jadi Abang Kisi, saya balik ke rumah. Sebab saya tinggal tu blok kan, dengan makcik ni. Balik naik lift Tekan butang lift, pintu lift turun, terbuka, masuk dalam, tekan tingkat rumah. Rumah dulu, lift ni tinggal berhenti dekat tingkat 5, ada kala tingkat 6. Dia bukan satu tingkat, satu lift, tak ada. Bukan macam dulu. Lift tengah naik atas. Dalam perjalanan naik atas, saya macam ada orang dekat belakang. Saya toleh Kesi. 3 perempuan rambut panjang, ada 3 biji mata dekat wajah. Pusing belakang, nampak 3 benda tu. Teringat kawan saya cakap, baru saya percaya. Terpekik saya dibuatnya. Pintu lift terbuka, tekan butang, lari lintang bukang balik rumah. Ingatkan dalam keadaan takut, balik rumah, buka pintu tergopoh gapah, terpekik-pekik. Mak pun keluar. Hei! Asal kau? Macam gila? Mak, takut. Balik maghrib lagi. Dah banyak kali aku cakap dengan kau kan? Pukul berapa balik? Mana muka kau? Saya hanya berdiam diri. Sejak waktu itu, saya lah antara budak paling disiplin. Kalau keluar, pukul 5 Kesi. 5 dah sampai rumah sebab tak nak lagi lah. Terperangkap dalam lift dengan 3 wanita bermata 3. Pergi ke mana? Ini kisah saya nak kongsi sama. Yang ini berlaku di Jertih. Kiriman daripada pendengar kita. Namanya Umar. Umar kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya Said Umar. Saya adalah orang Terengganu. Pengalaman ini berlaku di Jertih, di rumah makcik saudara saya, yang mana pada waktu itu saya ni telah pun dihubungi oleh makcik saudara untuk pergi ke rumahnya supaya menjaga 2 orang anak gadis dalam rumah. Sebabnya makcik saudara saya ni ada hal kecemasan dengan bapa saudara saya lah. Mereka kena keluar rumah dan tak tahu balik bila, sebabnya ada kemalangan dan orang yang menelefon tu sahabat rapat dan macam adik-beradik perlukan pertolongan. Jadi itulah mereka ni nak tinggalkan anak, 2 orang anak gadis. Jadi dia telefon saya. Katanya, "Ma, tolong cik boleh tak?" Jadi saya pun pergilah. Ini gambaran yang diberikan. Jadi saya ni berada dekat rumah makcik saya. Makcik saya ada 2 anak perempuan. Masing-masing dalam bilik tengah tidur. Saya ni tidur dekat ruang tamu. Makcik saya pun setelah saya datang, makcik pun keluar. Saya pun apa lagi Kesi? Ambil bantal, tarik selimut, tidur. Itulah yang dikongsi sama untuk Misteri Jam 12. Jadi bila setengah tidur, tengah tidur, yalah tidur atas sofa, manalah rasa selesa dengan tidur atas katil sendiri. Dah lelap mata ni, tak boleh tahan bahu sakit Kesi. Saya pusing. Bila saya pusing, astaghfirullahalazim, ya Allah, Ikin ni salah seorang daripada anak makcik saya.
berdiri dekat belakang sofa ni tengah tengok saya. Astaghfirullahalazim, Ikin, kau ni takutkan aku. Hai. Ikin pusing jalan. Saya pun tariklah selimut nak tidur ni. Saya terfikir, ini adik saudara saya ni, anak makcik saya. Saya tak nampak bila datang dah tidur. Jadi, selalunya kalau manusia ni ada tetamu yang datang, dia akan berbual, dia tanya, bang, datang buat apa? Mana mak? Jadi dia nampak saya terperanjat, dia pusing dia jalan. Saya pun, ada benda tak kena ni. Tarik selimut, saya duduk. Bila tengah duduk, saya tengok, mata saya satellite ke si. Tengok kiri, tengok kanan. Mana si Iki ni pula Nak pergi bilik tak boleh. Bilik anak saudara perempuan. Nanti saya buka pintu bilik, Kang tidur tak senonoh, saya pula kena. Tak apalah, sambung balik ke si, kata Cik Said Omar. Jadi saya pun tidur, tengah tidur. Kali ni ke si, saya terasa sesuatu, buka mata betul-betul dekat tepi sofa ni. Anak makcik saya ni, Ikin dan Ina, mereka berdua berdiri dekat belakang sofa, sedang menunduk tengok saya. Saya tengah tidur dan lelap mata ni, rasa macam ada bayang-bayang tau. Buka mata nampak dua anak makcik saya ni. Saya pun marah, kata, Astaghfirullah, oi, tak ada kerja lain pergilah tidur. Kemudian mereka pusing jalan. Saya dengan segera kisi daripada baring terus duduk tengok. Takkanlah dalam masa 3-4 saat bila mereka pusing saya bangun, dia boleh hilang begitu saja kisi. Takkanlah sampai macam tu. Pendengar Ria 897 FM, begini kisahnya. Saya pun sambung tidur. Tiba-tiba saya dengar, saya tak pasti jam berapa, tapi agak lewat juga. Dengar bunyi pintu terbuka. Kemudian makcik saya masuk. "Ma, tadi aku nak kejutkan kau. Engkau tidur. Jadi aku keluarlah dengan pakcik kau." Ina dengan Ikin ikut sekali. Itulah gini. Tadi bila aku keluar dengan Bak ni, tengah on the way, Ikin call tanya, "Mak kat mana?" Jadi aku ni pun tak sampai hati. Dia kata nak ikut. Aku pun patah balik. Dah dua-dua bangun, dua-dua ikut. Nak kejutkan kau tengah tidur. Tak apalah, biar kau tidur. Tak maaflah sangat aku menyusahkan kau. Saya tak bilang kisi. Yang saya nampak Ikin dan Ina dalam rumah, padahal mereka berdua tidak ada dalam rumah. Mereka sebenarnya saat-saat terakhir ketika saya dah terlelap, dah tutup mata, ikut mak dengan bapa keluar pada waktu malam dan tinggal saya seorang diri dalam rumah makcik di Jertih.